kadang-kadang pasangan yang bercerai ni dia akan rujuk semula dalam masa iddah lah. So itu yang kita kena ambil kira juga. Dan sebenarnya bila isu tentang lafaz talak ni, saya tak pastilah kalau saya cakapkan mungkin orang perempuan marah, tetapi sebab itulah Allah SWT tu bagi kuasa talak tu kepada lelaki. Maksudnya lelaki tu dia mempunyai akal yang lebih waras, yang lebih matang, yang lebih banyak pertimbangan daripada kaum wanita. Sebab kalau bagi kepada talak tu kepada kaum wanita, saya rasa statistik tu lebih daripada 50,000. Tapi bila beri kepada lelaki, sepatutnya lelaki tu bila kewarasan ataupun sifat yang diberi kepada kaum lelaki tu yang sepatutnya dia lebih banyak pertimbangan akal lah daripada emosi. Sepatutnya begitu. Tapi kalau kita lihat mutakhir ni, dia seolah-olah lelaki pun sama. Maksudnya lebih mudah untuk menjadikan talak itu sebagai satu pilihan yang pertama, maksudnya pilihan yang utama. Sedangkan sepatutnya lafaz cerai itu, lafaz talak itu sebenarnya adalah pilihan yang paling akhir sekali. Maksudnya sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, dia kena simpan lafaz talak daripada mulut dia tu sebagai benda yang option yang paling last sekali. Dah tak ada benda lain dah. Maksudnya dah tak ada pilihan lain dah, baru dia lafaz. Dia bukan mudah sewenang-wenangnya, tak kira lah sama ada lafaz melalui perceraian soreh ataupun perceraian yang lafaz talak 1-2 ataupun dengan lafaz yang macam yang berlaku tu, cerai taklik, digantungkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebenarnya kalau Haslina lah, kalau ikut pengalaman saya, lafaz taklik ni kadang-kadang dengan satu benda perkara yang mudah saja seorang suami tu boleh gantungkan lafaz talak tu. Sebagai contoh, kalau keluar jemur baju, jatuh talak. Padahal isu jemur baju tu, jemur pakaian tu satu benda yang sepatutnya bagi seorang manusia tu satu isu yang kecil sangat. Tak perlu kita nak gantung dia dengan lafaz talak. Sepatutnya lafaz talak tu adalah satu benda yang amat besar sekali, yang merupakan pilihan yang terakhir yang boleh dibuat oleh seorang suami. Tapi bila seorang suami tu menggantungkan perbuatan isteri menjemur pakaian, menjemur baju dengan satu lafaz yang begitu besar ertinya, itu menunjukkan sejauh mana pemikiran seorang suami itu. Haslina mungkin faham apa yang saya maksudkan. Ada setengah kes tu kadang-kadang bila satu kereta berhenti, ni pengalaman saya, di lampu merah, suami isteri duduk dalam kereta, berlaku pertengkaran, suami boleh lafaz kalau lampu tu tukar warna hijau, jatuh talak. So, sampai sebegitu simple, sebegitu remeh syarat yang diletakkan oleh seorang suami itu untuk melakukan sesuatu perkara yang amat besar, iaitu perceraian. Saya sebenarnya tak boleh hadam lagi, sampaikan lampu traffic light tu, lampu jalan tu pun boleh dijadikan asbab. Lampu traffic light tu memang akan bertukar, kecuali kalau dia blackout lah, tak ada elektrik kan. So, memang dia akan bertukar daripada merah, dia akan bertukar hijau. Tapi benda tu maksudnya dijadikan sebagai satu syarat untuk menceraikan isteri tu. Jadi kalau boleh kita nak dalam kalangan masyarakat Malaysia ni tidak adalah suami-suami yang begitu. Maksudnya yang begitu mudah menggunakan alasan ataupun syarat-syarat yang remeh-temeh untuk melakukan ataupun melafazkan perceraian. Sebab bagi saya perceraian tu adalah satu perkara yang besar. Sebab tu Allah cakap abghadul halal ilallah at-talaq. Maksudnya perkara yang halal yang paling Allah benci sekali adalah talak.